Sorry ass DJ. Vandalisme merupakan satu bentuk jenayah di sisi moral yang merujuk kepada perbuatan membinasakan atau merosakkan harta benda awam atau harta benda persendirian. Vandalisme juga dikenali sebagai pugut, pemugut atau laku musnah. Berdasarkan pengertian ini, vandalisme boleh diringkaskan sebagai satu perbuatan membuat perubahan di sebarang tempat tanpa kebenaran. Kesan daripada vandalisme ini termasuklah membebankan kerajaan dan masyarakat. Harta benda awam yang telah dirosakkan dapat memakan kos perbelanjaan yang besar untuk dibaik pulih semula. Masyarakat juga akan mengalami kesulitan untuk menggunakan harta benda awam yang telah disediakan, terutama sekali pada saat-saat genting atau kecemasan. Selain itu, vandalisme ini juga dapat memicu kepada jenayah yang lebih berat dan berbahaya seperti kes penculikan, kes rompakan, kes ragut dan sebagainya. Jika dilihat dari skop yang berbeza, kesan vandalisme ini juga adalah dapat memberikan tekanan atau mendatangkan masalah kepada ibu bapa. Sebagai contoh, anak-anak mereka yang telah melakukan perbuatan vandalisme ini mungkin akan direman dan dimasukkan ke dalam penjara jika sabit kesalahan. Perkara sebegini akan membebankan ibu bapa, terutamanya yang kurang berkemampuan untuk membela anak-anak seperti mengupah peguam bela disebabkan kekangan dari segi kewangan. Punca berlakunya vandalisme yang pertama adalah pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan mencabar remaja untuk melakukan vandalisme dan sebagai cara untuk mereka berkawan. Remaja juga cenderung untuk meniru perbuatan rakan-rakan mereka yang dianggap sebagai seronok. Kebiasaannya, golongan remaja yang melakukan vandalisme merupakan remaja yang mempunyai kumpulan mereka sendiri. Mereka tidak mempunyai tujuan dan apabila berkumpul, maka timbullah pelbagai idea termasuk menconteng harta benda awam dan merosakkannya. Seterusnya, kurang kasih sayang daripada keluarga. Faktor ini memainkan peranan yang penting dalam pembentukan diri remaja. Punca ini berlaku disebabkan oleh ibu bapa yang sibuk dengan kerja sehingga anak-anak terabai. Remaja lebih cenderung untuk melibatkan diri dengan vandalisme sebagai salah satu cara untuk mereka mendapatkan perhatian daripada ibu bapa yang sibuk dan cara untuk menghilangkan perasaan sedih dan stres di rumah. Seterusnya adalah pengaruh media massa, iaitu pendarahan kepada adegan-adegan negatif dari filem dan rancangan televisyen mempengaruhi remaja untuk melakukan vandalisme. Golongan remaja mengambil inspirasi negatif daripada unsur-unsur vandalisme di media sosial mereka dan melakukannya, lebih-lebih lagi jika tiada pemantauan daripada kedua-dua ibu bapa mereka. Seterusnya adalah sikap materialistik, iaitu vandalisme yang berlaku misalnya di kawasan bandar tidak dipedulikan oleh penduduknya, dan ia membuat remaja merasa bebas dan tidak bersalah untuk melakukan vandalisme di kawasan tersebut. Dan sikap masyarakat sekarang yang lebih materialistik, iaitu mengutamakan soal kebendaan dan kekayaan, tidak mengambil peduli dengan isu sosial, dan ia secara tidak langsung menyumbang kepada masalah vandalisme untuk menjadi lebih parah. Antara cara pertama untuk mengatasi vandalisme adalah dengan menguatkuasakan undang-undang. Pihak kerajaan hendaklah menguatkuasakan undang-undang dengan mendenda membabitkan sejumlah 2,000 atau penjara tidak lebih setahun kepada masyarakat yang tidak mematuhi peraturan. Cara yang kedua pula adalah ibu bapa dan keluarga haruslah memainkan peranan penting dalam usaha mengatasi masalah vandalisme. Ibu bapa haruslah berperanan memberi tunjuk ajar kepada golongan remaja tentang falsafah kepentingan harta benda awam. Ibu bapa semestinya menerangkan kepada anak-anak tentang pentingnya menganggap harta benda orang lain sama seperti harta sendiri. Secara tidak langsung, sekiranya anak sudah diingatkan dengan falsafah ini, maka sudah tentu masalah vandalisme dapat diatasi dengan cara yang lebih mudah. Selain itu, peningkatan pemasangan kamera litar tertutup iaitu CCTV juga dapat membantu menangani kes vandalisme ini.
Penggunaan CCTV dapat membantu pihak berkuasa untuk mengesan si pelaku vandalisme dan memberi hukuman yang sewajarnya kepada mereka atas perbuatan mereka yang merosakkan harta benda awam. Langkah yang terakhir adalah melalui penerapan nilai sivik dan moral dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Langkah ini perlu dilaksanakan untuk memupuk kesedaran generasi muda supaya mereka sedar bahawa masalah vandalisme ini akan memberi kesan yang negatif kepada diri sendiri, masyarakat dan juga negara. Di samping itu, langkah ini boleh membantu memupuk sikap menghargai harta benda awam yang telah disediakan oleh kerajaan. Tamsilnya, mata pelajaran pendidikan sivik dan pendidikan moral amat penting untuk diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Antara teori etika yang boleh dikaitkan dengan perbuatan vandalisme ini ialah teori utilitarianisme yang berasaskan tujuan memaksimumkan kebahagiaan atau keseronokan kepada majoriti atau diri sendiri. Namun demikian, walaupun teori ini mempunyai banyak kebaikan yang tersendiri, namun kelemahan yang terdapat dalam teori ini juga tidak dapat untuk dihiraukan atau dilupakan. Kelemahan teori ini termasuklah membenarkan seseorang individu untuk melakukan kejahatan bagi mencapai tahap keseronokan yang diingini. Sebagai contoh, merosakkan harta benda awam yang disediakan seperti menconteng atau membuat lukisan grafiti di dinding tandas awam, mencabut ganggang telefon awam, merosakkan pintu tandas awam dan sebagainya. Seterusnya, terdapat kepuasan yang dicapai melalui penderitaan atau beban orang lain di mana terdapat segelintir individu yang merasakan kepuasan selepas membebankan orang lain dengan perbuatan vandalisme tersebut kerana kebiasaannya golongan yang melakukan perbuatan tidak bermoral ini langsung tidak memikirkan perasaan orang lain yang sedang menghadapi kesulitan, terutama sekali pada saat-saat kecemasan. Akhir sekali, ada keseronokan yang berbentuk negatif, seperti keseronokan setelah merosakkan harta benda awam yang disediakan, seperti yang telah dinyatakan sebentar tadi. Sekian sahaja daripada kami, kumpulan 1 berkenaan teknik untuk menyelesaikan masalah kehidupan sebenar iaitu vandalisme ini.